Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah para ibu ayah, malam ni kita menyambung pengajian kitab hadis 40 Matan Arba'in Imam An-Nawawi. Malam ni kita masuk kepada hadis yang ke-18, insya-Allah. Baik, kita buat insya-Allah hadis yang ke-40. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis, kata Nabi SAW, naddarallahu mura'an man sami'a minna hadisan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairuh. Allah memuliakan wajah, Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian dia menghafaznya ataupun tak menghafaznya, kemudian dia hatta yuballighu ghairu, sehingga akan dia sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengar hadis malam ni, kita sampaikan kepada orang lain. Allah kurniakan kesembuhan kepada kita semua, kesihatan kepada kita semua jugalah, kepanjangan umur dan juga adik-beradik kita semua seluruhnya, dan kemenangan kepada umat Islam di Palestin, di Iran, di Yaman, di Lebanon dan seluruhnya, dan kehancuran kepada Israel. InsyaAllah. Dah hancur lah tu pun. Tunggu masa nak relai. Baik. Hadis nombor 18 no. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ni Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah ni nama dia lah. Wa Abi Abdurrahman ni laqab kepada Muaz bin Jabal. Jadi dua orang. Sekali kita akan tengok macam mana boleh jadi dua orang ni. An Rasulullah, daripada Nabi SAW qala, Nabi mengatakan. Jadi hadis ni hadis marfu', pasal Nabi kata tu. Qala ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana pun kamu berada, walau dalam keadaan mana pun kamu, walau dalam keadaan apa pun kamu, di mana pun kamu berada. Dia haitsuma kunta bermaksud dia bukan ainama kunta, bukan di mana kamu berada. Dia haitsuma kunta bermaksud dalam keadaan kamu yang bagaimana, di mana pun, situasi kamu macam mana pun, bertakwalah pada Allah. Ya. Wa atbi'is sayyi'at al-hasanah tamhuha. Kata Nabi SAW seterusnya, susulilah, wa atbi' ni ikut, ikutilah sayyi'at, susulilah keburukan itu. As-sayyi'at ni maknanya keburukan. Maksudnya susulilah keburukan itu al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, yang mana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat dari Imam Tirmizi. Baik tuan-tuan, para ibu ayah, hadis ini diriwayatkan daripada jalan daripada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Muaz bin Jabal. Dua orang sahabat yang besar, sahabat yang utama dalam Islam. Abu Dzar Al-Ghifari seorang tokoh ayahanda lah. Dia ayahanda kepada Bani Ghifar, suku Ghifar ke Bani Ghifar. Suku Ghifar ni satu suku yang duduk dekat satu perkampungan sempadan Mekah. Orang on the way nak keluar Mekah, nak pergi ke laluan perniagaan keluar daripada Mekah tu, di situ perkampungan suku Ghifar ni. Di Jundub bin Junadah ni, Abu Dzar ni kira ayahanda lah. Peristiwa dia masuk Islam pun menarik. Dia hantar orang untuk pergi cari, untuk pergi siasat tentang Rasulullah. Kemudian dia tak puas hati, dia pergi siasat sendiri. Akhirnya dia terima Islam. Bila dia terima Islam, Nabi pesan kat dia waktu peringkat awal. Nabi kata jangan pergi cerita kat siapa-siapa lagi, ni rahsia, pasal ni awal lagi ni. Satgi jadi membahayakan keselamatan. Maka dia dengar, dia angguk lah. Lepas tu dia keluar-keluar, dia pergi tawaf di Kaabah, dia terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pergi isytihar, dia mengucap terus tengah-tengah Mekah, dengan depan-depan Abu Jahal apa semua tu. Tu hak kata ayahanda. Depa pelekoh dia 3 suku nyawa. Betul ada orang selamatkan dia, esok dia pergi buat pula.
punya beraninya dia ni. Sampailah para sahabat ketika itu ada pergi mengatakan kepada orang jahiliah ni, apa berani ke pergi pukul dia? Dia ni ayah anda, Bani Rifar, suku Rifar ni. Kalau apa pergi pukul dia, kalau dia mati, kita nak keluar daripada Mekah tak selamat. Maka dia lepaskan dia. Jadi ini Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari tokoh sahabat yang antara yang paling zuhud, antara yang paling zuhud. Dia pernah minta kat Rasulullah jawatan. Dalam zuhud dia pun. Ada hadis dia kata kat Rasulullah, ala tasta'miluni ya Rasulullah. Kenapa? Macam mana terjemahan dia? Bahasa Melayu dia tak apa sedap nak terjemah. Ala tasta'miluni macam why don't you give me satu jawatan. Macam tu. Kalau baca bahasa Melayu macam kenapa Rasulullah tak bagi saya jawatan? Dia tak sedap. Dia bukan macam tu maksudnya. Dia macam kenapa tidak bagi saya jawatan? Bukan petikai tapi macam macam itulah. Macam ya Rasulullah, boleh tak bagi saya satu jawatan? Ataupun ala tasta'miluni ni macam kenapa Rasulullah tak bagi saya jawatan? Tapi dia bukan dengan nada yang bertikai, bukan dengan nada yang mempertikai. Bahasa Inggeris lebih sedap. Why don't you give me satu jawatan? Jadi Nabi mengatakan yang pertama Nabi mengatakan jangan meminta jawatan. Yang kedua Nabi mengatakan ya Abu Zar inni araka da'ifan. Wahai Abu Zar, aku melihat engkau ni dhaif. Tapi hadis tu tuan-tuan, kita jangan ambil literal. Kalau kita ambil literal, kita kata Abu Zar ni dhaif. Dhaif ni lemah. Tak, dia tak lemah, dia yang dah. Bahkan banyak siri-siri dalam sirah menceritakan kekuatan dia tuan-tuan. Dalam siri Perang Tabuk tu, Perang Tabuk ni ingat tak cerita Ka'ab bin Malik yang dia cerita hadis yang panjang yang dia tak pi ikut Perang Tabuk pasal Perang Tabuk ni jauh. Dan masa tu pula kemarau dan pokok-pokok ni jadi buah. Abu Zar pi 500 km tuan-tuan, bayangkan jalan kaki jauh. Tapi kuda dia ada problem. Ada problem, jadi dia terlambat, dia tertinggal di belakang. Lepas tu dia salin minyak hitam bawah kuda dia tu, dia ligan balik sampai. Maknanya level Abu Zar tu dia seorang-seorang dia berani. Sampai Nabi mengatakan Abu Zar ini dia akan datang seorang diri, wa yamutu wahdah, dan dia akan mati seorang diri, wa yab'asu wahdah, nanti dia akan bangun pun seorang diri. Ini Abu Zar Al-Ghifari. Memang cerita kematian dia agak menyayat hati tuan-tuan. Dia mati seorang-seorang. Tak silap-silap ada orang mengatakan bini dia teman dia kot. Tapi seorang-seorang di tengah-tengah gurun padang pasir. Nanti ada kesempatan saya nak cerita lagi pasal kematian dia itu, kewafatan dia. Menarik juga cerita itu. Masa Nabi sebut tentang kewafatan yang salah seorang sahabat pun dia akan wafat seorang-seorang ni, masa tu Abu Zar tak sangka memang dia dah. Dan sungguh memang dia yang wafat seorang-seorang di tengah-tengah gurun padang pasir. Baik. Yang keduanya Muaz bin Jabal ni tentulah tuan-tuan pun tahu sahabat Nabi, antara yang Nabi didik. Nabi kerap didik Muaz bin Jabal. Ada hadis Nabi mengatakan kepada Muaz, satu hari Nabi semayang, Muaz semayang. Lepas Muaz semayang, bagi salam semua ni, Muaz bangunlah. Macam kita lah kan. Maka Nabi mengatakan kepada Muaz, satu hari Muaz cerita, ya akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yauman. Satu hari Nabi tiba-tiba Nabi pegang tangan aku. Tengok macam mana metod Nabi mengajar. Nabi pegang tangan Muaz. Summa qal ya Muaz inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku cinta padamu. Terkejut Muaz. Pasal apa tiba-tiba satu hari Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata ya wahai Muaz, aku cinta padamu. Muaz kata bi abi wa bi ummi ya Rasulullah, ana uhibbuka. Demi mak dan ayahku ya Rasulullah, aku juga cinta padamu. Maka Nabi mengatakan usika ya Muaz, aku mewasiatkan kepada engkau wahai Muaz, la tad'anna dubura fi kulli salatin. Janganlah engkau bangun terus selepas sembahyang. Antaqul, sehingga kan engkau mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga kau membacakan doa tersebut. Sebahagian daripada syarih menyebutkan, para syurah menyebutkan tak terikat doa itu. Doa lah doa apa pun. Adapun zikir lah, wirid lah apa-apa pun. Sebentar jangan kita bangun terus. Ada yang mengatakan doa itu secara spesifik. Ikutlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak wirid ke, tuan-tuan nak apa ke. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat, kalau nak cepat, saya buat amal begitulah. Kalau saya nak cepat ada kerja ke apa ke, semayang di RNR ke, lepas bagi salam, istighfar 3 kali, kemudian sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kesempurnaan nak ambil dalil daripada hadis itu. Kalau kita nak cepatlah, kita ada semayang di RNR, takkan kita nak lama-lama kan. Tapi adalah pendapat mengatakan itu sekadar panduan. Tapi secara umumnya bolehlah kita doa apa pun.
ataupun kita nak wirid apa pun, sebab memang ada banyak hadis di dalam Bulughul Maram, ada banyak. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kumpulkan hadis-hadis compilation of zikir-zikir Nabi selepas solat. Istighfar juga ada hadis. Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi istaghfara thalathai. Nabi SAW ketika habis sembahyang, Nabi akan istighfar 3 kali. Summa yaqul, habis istighfar Nabi akan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhir ayat lah. Maksudnya ada, semua tu ada dalil. Cuma juga subhanallah walhamdulillah 33 kali itu ada dalil, ada hadis. Dan ada hadis yang lain 10 kali, 10 kali, 10 kali. Yang menjadi khilaf antara kita ialah sama ada kita nak buat ramai-ramai itu pun nak buat seorang-seorang. Itu saja. Tetapi bacaan itu selepas solat memang ada hadis. Cuma yang jadi berbeza pendapat ni antara kita dengan sebut tu ialah perlih. Bagi depa pegang tak boleh baca ramai-ramai serentak. Tapi depa faham boleh baca. Sebab memang hadis depa nak petikai apa. Cuma depa faham kata jangan baca serentak. Pasal Nabi tak buat baca serentak. Kita faham kata baca serentak untuk pengajaran. Tak payah bergaduh. Dan memang elok berlama-lama pun. Kalau kita tak ada kerja apa, lepas solat duduk sambil urut kaki tu, ambil minyak angin, urut kaki, istighfar lah. Pasal apa Nabi sebut dalam hadis yang lain? Nabi mengatakan la tazalul abdu ma kana fi musallahu. Allah tak akan berhenti bagi pahala kepada orang yang sedang sembahyang tu sampailah dia bangun meninggalkan tempat sembahyang dia. Maksudnya dia dah habis sembahyang, dia tak bangun lagi, dia duduk tang tu. Dia bangun ambil Quran tak apalah. Tapi maksudnya dia masih lagi stay dalam kedudukan dia tu. Dia tak bangun, dia tak sembahyang dah. Habis dah, tapi dia duduk istighfar. Tuan-tuan, para ibu ayah, kita tua-tua ni, saya pun tua dah lah 34. Duduk ambil minyak angin, urut kaki, tak apa. Istighfar lah, istighfar. Saya ni jenis berangin sikit. Minyak angin penuh di rumah. Urutlah kaki, urut tengkok, istighfar, selawat, tak apa. Tapi kita berada pada musalla kita, tempat sembahyang kita. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tak akan berhenti, tak akan stop. Bagi pahala sampailah dia bangun. Kita bayangkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Muaz bin Jabal kembali adalah sahabat yang Nabi banyak ajar dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa a'lamuhum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling pandai halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Pandai hukum. Cuma kenapa Muaz bin Jabal tak melahirkan anak-anak murid yang ramai? Sebab dia wafat awal. Dia wafat tahun Amwas, tahun ke-17 Hijrah kot. Dia wafat. Dia wafat selepas Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di Syam, peristiwa wabak Amwas. Sebab tu dia anak murid tak ramai, tapi dia bijak. Antara anak murid sahabat Nabi yang ramai anak murid macam Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, ni antara anak murid ramai yang melahirkan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni main daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya mazhab Hanafi ni kalau kita ikut sanad dia akan bertemu sampai ke sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Syafi'i kalau kita ikut sanad dia naik atas sampai dia bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Mazhab Malik ikut sampai Abdullah bin Umar. Mazhab Hanbali sampai Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada sanad dia. Ada laluan dia, perjalanan para tok guru tu. Muaz tak ada pasal dia meninggal awal, tapi dia alim. Bahkan bila mana orang Yaman, bila Nabi nak hantar pendakwah pergi Yaman, Nabi hantar Muaz. Nabi hantar Muaz pergi Yaman. Bayangkan Muaz itu ummah. Dia pergi Yaman, seluruh Yaman terima Islam. Itu Muaz bin Jabal. Dan dia antara orang yang special, yang paling awal yang dapat hint tentang Rasulullah SAW akan meninggalkan kita semua. Masa Nabi nak hantar pergi Yaman tu, Nabi ada majlis perpisahan dengan para sahabat lah kan. Kemudian Nabi sendiri one by one Nabi teman Muaz, teman sampai ke sepadan. Kita bayangkan Nabi pemimpin nombor 1, manusia nombor 1, tapi Rasulullah took an effort untuk teman seorang-seorang. Kita bayangkan. Bukan pemimpin saja, Rasul, manusia, makhluk yang paling mulia. Teman Muaz ni, anak muda ni. Jalan, maka sebelum nak berpisah di immigration tu lah, Nabi tanya Muaz nak berhukum dengan apa? Muaz kata dengan Quran dan hadis. Kalau tak ada, Muaz kata aku akan ijtihad dengan berpandukan kemahiran dia lah kan. Itu antara dalil ijtihad. Di hujungnya Nabi katakan Muaz la'allaka yamshi 'ala qabri. Macam tu lebih kurang kama qala. Hang nak pi ni Muaz, tengok wajah Rasulullah ni, boleh jadi nanti hang balik hang cuma sempat tengok kubur saya ya. Bila Nabi kata macam tu, Muaz kata aku rasa macam tak boleh nak langkah pi lah. Bayangkan dia membesar dengan Rasulullah.
Rasulullah didik dia, pegang tangan dia, cinta pada dia, bagi dia ilmu. Di penghujung sempadan Madinah nak pergi keluar tu, dia tak jumpa Nabi dah, bukan boleh video call kan. Nabi pergi kata macam tu, kau tengok wajah aku wahai Muaz, nanti kau balik mungkin kau cuma sempat tengok kubur aku. Ya Allah. Muaz antara yang paling awal yang dapat signal itu. Perjalanan dia ke Yaman rasa berat sangat nak mengenangkan macam mana manusia yang paling aku cinta ni, aku tahu dah, aku balik segi aku tak jumpa dah. Allahu Akbar. Tapi kerana kecintaan dia kepada Islam lebih besar, maka kecintaan kepada Rasulullah besar lah. Maksudnya kerana kecintaan kepada Rasulullah itulah kecintaan kepada Islam, maka itulah arahan Rasulullah, maka dia gagahkan pergi juga ke Yaman, meramu yang mata sampai ke Yaman ni. Tetapi itulah dia buktikan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW dengan cara yang begitu. Dengan cara yang begitu. Begitu juga kita pun, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan sekadar hanya pada majlis semata-mata, kepada penghayatan sunnahnya, kepada kesucian namanya, kepada perjuangan mempertabatkan maruah Rasulullah SAW dan sebagainya. Saya sedih kadang-kadang hari ni kita menyebut di mulut kita mencintai Rasulullah SAW. Tapi banyak dalam kalangan kita tak kenal sungguh-sungguh. Kita hanya mencintai dan hanya pada alunan-alunan tertentu sahaja. Selebihnya kita tak tahu. Sebab tu kalau ikut, saya lebih prefer kalau minta maaf lah, berbeza sikit. Majlis-majlis kelahiran Nabi ni kita sambut. Bagi saya kita sambut je. Cuma kita dengan meletakkan fadilat khusus dan kita banyakkan baca cerita-cerita yang tentang Rasulullah, hadis-hadis tentang Rasulullah. Khatam Syama'il, buat daurah Syama'il Muhammadiyah 1 hari full masa hari nak sambut Maulid Nabi. Barulah orang kenal Rasulullah. Bagi masuk kat TV, perkenalkan Rasulullah SAW. Every year kita ulang-ulang pun tak apa. Kita boleh buat biodata tokoh Madu Rasul tahun ni, kita cerita, dokumentari pasal dia. Bukan saya kata saya nak petikai dah bagus lah. Cuma buat juga tiap-tiap tahun buat dokumentari macam tu, cerita tentang Rasulullah. Baru orang dapat relate, oh tokoh Madu Rasul ni kenapa dinamakan tokoh Madu Rasul, sebab dia mengikuti sebahagian daripada sifat-sifat yang ada pada Rasulullah dan sebagainya. Baru kita nampak, ni tidak, orang tak nampak apa benda ni kan. Sebab Rasulullah, bagi saya kita tak cukup mempromosi Rasulullah. Bagi saya lah, tak cukup. Apa bukti cerita Rasulullah ni kami nak qasidah, tak cukup. Tapi tanya maksud qasidah, tak tahu. Tak makna tapi sebab baru ni bapa dia tahu dia tegur, jadi saya pun berani lah. Tidak saya takut nak cakap orang tu lagi kita ni apa benda pula kan. Bila dah tok guru pondok tegur, kita pun berani sebut kan. Dia bukan sekadar pada alunan kompang, pada alunan itu saja. Dia pada penghayatan kehidupan Nabi, tahu bidutan Nabi, kenal isteri Nabi, anak-anak Nabi, sirah Nabi, barulah kecintaan itu wujud. Kalau tidak, dia hanya pada ada hiburan. Bukan hiburan, hanya ada pada alunan. Bukan saya tak setuju alunan tu, tapi alunan bagi saya tu datang kemudian. Nombor satu, tentang Rasulullah dulu. Dia berkata, dah, hampa tak faham, ini cara nak tarik. Banyak lagi ikut cara nak tarik. Saya ingat kalau kita cerita cara Rasulullah, cerita betul-betul dengan penghayatan, dengan research, dengan homework, boleh tarik bukan kata mesti kena dengan bergendang. Bukan kata saya tak setuju, jangan salah faham, saya setuju. Tapi bagi saya itu datang kemudian. Utama akan tentang penceritaan kisah Nabi dulu. Bagi anak-anak kita kenal siapakah kita punya hero sebenar-benarnya. Baik. Maka macam mana jadi macam ni tuan-tuan? Hadis ni sebenarnya dia main daripada 2 hadis. Yang pertama, hadis ini Nabi sebut kepada Abu Zar. Nabi mengatakan Nabi sebut kepada Muaz. Ini hadis yang lain. Ya Muaz, ittaqillah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa iza amilta sayyi'ah fattabi'ha hasanah. Lebih kurang macam tadi. Wahai Muaz, bertakwa pada Allah dalam keadaan bagaimanapun, bergaulah dengan manusia dengan baik. Kalau kamu buat salah, kesilapan, bukan tak apa. Bila buat kesilapan, susulilah kesilapan itu dengan benda-benda baik. Nabi butuhkan Muaz. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi beritahu dekat Abu Zar, ini on the other occasion, dalam peristiwa yang lain Nabi kata kat Abu Zar, wahai Abu Zar, Abu Zar tanya Rasulullah, ajak saya satu amalan yang boleh mendekatkan saya dengan syurga dan menjauhkan saya dengan neraka. Maka Nabi beritahu benda yang sama. Bertakwa pada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kalau buat kesilapan, susulilah dengan kebaikan. Kemudian bergaulah dengan manusia dengan baik. Jadi sebab tu saya katakan sebelum ini, kalau para ibu ayah ingat, kaedah periwayatan hadis ada 2. Satu riwayat bimakna, satu riwayat bil lafaz. Jadi dalam sanad tadi ni dia gabung antara 2 ni sebab dia makna yang sama, maka dia sebut Muaz dan juga Abu Zar. Dan kedua-duanya ni memiliki hadis sendiri pun.
Tak apalah, itu teknikal, cuma saya nak bagi tahu itu kaedah periwayatan. Bila Muaz ada sebut benda yang sama, Abu Zar ada sebut benda yang sama, jadi anak murid yang datang kemudian kata daripada Muaz dan Abu Zar, dia buat dia punya apa? Dia panggil apa? Dia riwayat cara dia baliklah, tapi tak lari makna. Baik, sambung. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita nak bincang tentang takwa, Baik, hakikat takwa. Apa makna takwa, tuan-tuan? Takwa ni banyak maksud. Ada orang kata khasyatullah, takut kepada Allah. Tetapi takwa dia bukan sekadar takut sahaja. Takwa ialah takut dan berhati-hati. Sayyidina Ali menyebutkan takwa ialah khaufu min rabbil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang agung esa, Tuhan yang esa. Kemudian ada 4 definisi takwa yang Sayyidina Ali sebut. Takut kepada Allah yang esa, kemudian bersyukur dengan rezeki yang min rizqil qalil, daripada rezeki yang sedikit. Kemudian redha dengan ketentuan. Ada 4 benda. Dan definisi takwa ni berbeza-beza. Abu Hurairah mengatakan takwa adalah apa? Takwa adalah berjalan dekat kawasan yang berduri. Maksud kita akan berhati-hati, itulah takwa. Bermaksud kehidupan yang penuh dengan berhati-hati. Takut kepada Allah, tetapi takut kepada Allah ni bukan takut. Kalau kita takut kat polis, roadblock, kita takut, kita tak mau jumpa, kita nak elak. Tapi takut kepada Allah ialah takut yang kita nak jumpa. Takut tapi nak jumpa. Itu takwa. Takwa adalah, kalau dalam kaedah ini disebutkan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan takwa adalah sesuatu iaitu tetap bersama-sama dengan orang muttaqin, orang yang meninggalkan banyak perkara yang halal kerana takut jatuh kepada haram. Maksudnya level orang yang takwa ni bukan level biasa. Biasa ni yang halal buat, yang haram tinggal. Tapi orang yang level takwa yang paling tinggi ni, yang halal pun, kalau halal tu dia tak apa nak berani, dia tinggal. Dia terlalu takut kepada Allah. Itu muttaqin lah, hebatlah. Dan takwa ialah satu pesanan yang cukup besar, sehingga kan kalau tak diucapkan ucapan takwa, pesanan takwa sembahyang Jumaat jadi tak sah kan dalam khutbah kan. Khutbah jadi tak sah. Pasal pesanan takwa ialah rukun khutbah. Saya ingat satu ketika di UAE dulu, tahun 2012, Syekh daripada Denmark, Syekh Bilal Philip, dia main khutbah di masjid UAE, dia tak sebut ittaqullah tu. Dia tak sebut. Bila habis sembahyang Jumaat, perakak pergi berumur dia, orang Arab semua ni cakap kan. Tengkak agaklah. Dan kebetulan masa tu lecturer di UAE, seorang Syekh tu dia bekas timbalan mufti Iraq. So dia yang settlekan, dia kata macam mana tahu, saya tak pernah faham kan. Masa tu saya baru muda, saya baru tahun kedua. Tapi masa tu tak payah buat lain, pasal dia kata orang dah boleh faham dah daripada dalil yang digunakan tu, macam itulah. Tapi nak abang kata betapa besarnya pesanan ittaqullah itu duduk dalam rukun khutbah. Besar takwa dia, tuan-tuan, takwa dia sangat besar. Jadi bagaimana nak mendapatkan takwa? Syekh Mustafa Bura sebutkan dalam syarah ini, mengatakan yang pertama nak mendapatkan takwa adalah dengan berilmu. Tak ada ilmu, tak kenal Allah, maka macam mana nak datang takwa? Hang takut Allah, takut macam mana? Tak tahu. Kan? Ilmu dengan cara mengaji dan dengan cara kita merenung alam ini dan merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah ialah para hamba-hamba Allah yang alim. Bukan bermaksud ulama sahaja, tetapi maksud dia ada ilmu tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang bagaimana Allah boleh menghukum dia ataupun mengampunkan dosa dia. Tuan-tuan, takut kepada Allah ataupun takwa ini, takut kepada Allah khususnya ini adalah satu perkara yang cukup besar. Saya rasa saya cerita dah di rumah ni. Kalau saya cerita dah, ulang kaji. Kalau saya tak cerita lagi, ilmu baru. Tentang seorang pakcik tua tu, ingat tak? Pakcik tua yang dia nak mati, yang dia seumur hidup dia tak pernah buat baik tu. Cerita lagi. Tu hadis Sahih Muslim. Nabi SAW cerita, Nabi kata, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Seorang lelaki zaman dulu ni, zaman Bani Israel, dia ni buat jahat seluruh hidup dia. Iza hadarahul maut, bila sampai ketua buat jahat ni, orang tua ni patut dia pergi semayang, pergi masjid, pergi dengar kuliah dah, dia duk pergi kewang mahir. Sakan dia. Sampai ketua, mayang tak pernah, apa tak pernah. Bila dia duk perasan hidung duk kuih jatuh, telinga duk kuih jatuh ni, qala li bani, dia panggil anak dia. Dia kata, ya bunai, wahai anakku, iza ana mutun fa uhriquni.
Kalau ayah mati, bakar mayat ayah. Oh, dahsyat contoh ni. Kalau ayah mati, bakar mayat ayah. Summa itahanu ni, lepas bakar mayat ayah jadi habuk, jadi debu. Hang jangan tinggal, jangan pitok kat mana-mana rumah abu pula. Jadi abu tu, summa itahanu ni, hang tumbuk abu tu sampai halui, sampai jadi garam halui. Blender terus lah. Summa dharruni firrih. Kemudian dah jadi habuk halui tu, hang lempak di angin. Sampai tahap tu dia pakcik tua ni. Kemudian dalam hadis sebut Nabi SAW cerita dia mati. Fu'ila bihi dhalik. Anak dia buat. Anak dia pun geram lama dah, orang kampung mengata macam kapak dia. Mati dia buat sungguh lah. Pak dia suruh tumbuk, anak dia sigung terus. Betul lah, geram. Buat sungguh-sungguh, anak dia pun gamuk. Sampai dia lempak di angin. Nabi sebut dalam hadis, Allah qala Allahu lil ardi, Allah mengatakan kepada bumi, ya ardi ijma'i ma fiki, wahai bumi, kumpulkan semua habuk-habuk dia yang jatuh bertebaran atas badan hang ni, hang kumpul. Iza qama 'ala Allah, dan dibangunkan depan Allah. Maka Nabi tanya dia, Allah tanya dia, ma hamalaka 'ala ma sana'ta. Ma hamalaka 'ala ma sana'ta ni terjemahan dia lebih lunak. Nabi menggunakan perkataan itu. Dia macam lima ta fa'alta, maksudnya kenapa kau buat benda ni? Why are you doing this? Tapi ma hamalaka 'ala ma sana'ta macam why you put burden on yourself untuk buat benda ni. Ataupun bahasa Melayu dia macam awak lah hang susah-susah buat semua ni. Macam dia lebih lembut. Jadi Nabi menggunakan perkataan itu. Allah tanya pakcik tua tadi ni, kenapa hang susah-susah buat semua ni? Pakcik tu jawab apa? Khasyatuka rabbi. Tak ada lain ya Allah, aku takut pada Allah. Takut. Dia jahat. Tapi dia dah segumpal rasa takut dekat Allah. Dia bukan nak lawan Allah, cuma dia nak lari daripada Allah. Cuma dia fikir cara bodoh, dia tak pernah mengaji ni, dia fikir aku lari dengan cara macam tu. Tapi tujuan dia bukan nak lawan Allah. Takut. Kerana ketakutan itu, kata Nabi, faghfaralah, Allah ampunkan dosa dia dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa luasnya pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bukan nak gunakan itu sebagai alasan kita, boleh lah, tak payah buat apalah. Bukan. Takut tu bukan dibuat-buat, dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Tapi kita kena sentiasa pujuk hati kita, bagi tahu kita takut pada Allah. Kita takut pada Allah. Allah boleh azab kita dan Allah boleh ampun kita. Ada hadis yang lain. Nabi SAW menceritakan tentang hamba yang dia buat salah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Allah bagi tahu kepada para malaikat, hamba aku tu bukan apa, dia tersilap. Tapi dia tahu dia ada Allah yang boleh hukum dia, dia ada Allah yang boleh ampunkan dia. Dia minta ampun, aku ampunkan dia. Itu panjang dalam Sahih Muslim. Pendeknya, berulang kali dia buat silap, dia minta ampun, Allah ampun. Buat silap, minta ampun, Allah ampun. Buat silap, minta ampun, Allah ampun. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, sampai berapa kali? Nabi kata, buatlah. Sampai bila pun lah. Tapi itu bukan alasan untuk kita boleh buat silap. Tapi bermaksud kalau kita tersilap, pintu keampunan Allah senantiasa terbuka. Tidak ada mana-mana pintu yang lebih besar daripada pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana pintu yang tak pernah ditutup melainkan pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah punya maha besar Allah. Keagungan, kehebatan kerajaan Allah, segala-galanya yang Allah miliki. Takat dosa kita kecepuh ni Allah herankan, tak heran pun. Cuma Allah nak kita kembali kepada dia. Kadang-kadang kita rasa macam aku ni kotor dah, aku Tuhan tak terima aku dah. Tuhan heran kakak hang. Orang yang ada tak boleh bagi kias macam ni, tapi nak bagi faham lah. Orang yang ada 1 bilion, orang main hutang dia RM5, dia heran ke? Tak boleh bagi kias macam ni kalau ikut. Tapi tak apalah, nak bagi faham. Tak heran pun. Asalkan hang mai habang. Ya, mai habang. Itulah manusia. Allah punya agung kerajaan Allah yang mentadbir segala-galanya ni tuan-tuan. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Kita buat dosa yang kita rasa besar tu, tak ada apa sangat. Kembali pada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam hadis qudsi, Nabi, kalam Nabi, kata Allah, kalau hamba-hamba aku itu idza raja'tani, kembali kepada aku, dan meraih dan memohon ampun kepada aku, ghafartu laka la ubali, aku akan ampunkan dan aku tak peduli, kata Allah. Kalau dia datang membuat dosa, anak-anak sama susun dosa sampai ke langit. Langit ni mana hanya seujung dah tuan-tuan. Pada ibu ayah, mana hujung langit? Tak tahu. Bila Allah kata langit, tak tahu hujung mana. Punya tinggi dosa tu. Dia datang pada aku minta ampun, ghafartu laka la ubali, aku ampun, aku tak peduli.
Tak peduli tuan-tuan. Apa makna tak peduli? Allah tak siasat dah. Datang, ampun. Tapi kita nak datang tak mau datang. Seringkali manusia bila dia buat salah, dia rasakan macam, bila aku ni teruklah, Tuhan tak pandang aku dah. Sebab Tuhan heran sangat kat dia. Nah, minta. Pasal kita tak ada cara dah, tuan-tuan, nak lari mana? Tak ada cara dah. Kita hanya ada Allah. Kita baik pun kita hanya ada Allah. Kita jahat pun kita hanya ada Allah. Kita nak lari mana? Kita beriman pun kita hanya ada Allah. Kita biadab dengan Allah pun kita akan kembali pada Allah. Dan lebih elok kita kembali pada Allah lebih awal. Bergantung pada Allah dengan lebih awal. Merayu pada Allah dengan lebih awal. Merintih pada Allah dengan lebih awal. Ya? Manusia seringkali melupakan Tuhannya. Sebab tu Allah adalah pembela kita yang terbaik. Ya? Kadang-kadang kan tuan-tuan, bila ada orang buat zalim kat kita, ya? Kadang-kadang kita dah lupa dah kezaliman orang tu kat kita. Tapi di hari akhirat kalau Allah tak lupa kezaliman orang kat kita, betapa Allah sayang kita lebih daripada kita sayang dengan kita sendiri. Tuan-tuan, baik. Sambung. Seterusnya, kelebihan orang yang bertakwa ini, kata Allah dalam ayat yang terkenal yang tuan-tuan dah baca tu, ayat 1000 dinar tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, orang yang bertakwa pada Allah ni, Allah akan tunjukkan pada dia tu makhraja, jalan keluar. Kalau dalam tajuk dia kata makhraj ni tempat keluar bacaan tu kan. Makhraja ni pintu keluar, jalan keluar. Siapa-siapa yang bertakwa pada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, pasti ada jalan keluar untuk dia setiap permasalahan hidup dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan dia daripada jalan-jalan yang dia tak pernah sangka-sangka. Tuan-tuan, dulu ada satu kisah. Ada banyak kisah ni. Takwa ni ada banyak kisah. Tentang seorang pemuda di Damsyik. Tak silap saya cerita ni dalam Tarikh Ad-Dimash. Kalau bukan cerita tentang Hilyatul Awliya, tapi cerita ni ada. Bukan zaman Rasulullah, ni zaman tabi'in. Mungkin tuan pernah dengar cerita ni. Seorang pemuda yang datang berguru dekat Masjid At-Taubah di Damsyik. Duduk dengan suatu orang tok guru. Dalam riwayat tak sebut nama tok guru tu. Dia minta izin nak berguru dengan tok guru ni, maka tok guru kata tak apa, duduk dengan dia. Apa yang aku makan, hang makan. Apa yang aku pakai, tak boleh lah, pakai masing-masing lah. Maksudnya apa yang cara aku hidup, hang hidup lah. Hang mengaji dengan aku, apa aku makan, hang makan. Pemuda ni hidup dengan tok guru tu sampai dekat 3 bulan. Duduk di masjid. Memang budaya zaman tu macam tu. Mengaji dengan tok guru, duduk di masjid tok guru tu lah. Dulu macam tu. Orang ada duit, bukan orang ada duit, orang ada tanah, dia boleh buka masjid sendiri. Masjid, bukan masjid, memang masjid. Tapi sekarang ni sebab sekarang ni kita ada maqasidus syariah. Pelaksanaan syariah kita tu ada maqasid. Jadi dia tak boleh lah, bukan maqasid syariah. Maqasid syariah lah. Dengan apa satu lagi? Pentadbiran syariah kita tu menyebabkan tak boleh kita suka-suka hati buka masjid. Boleh buka tapi dia tak boleh jadi jamek dan sebagainya. Dia ada perbincangan tentang law pula lah. Itu mungkin perlukan perbahasan yang panjang. Dia akan berapa kilometer baru boleh buat masjid jamek. Tapi dulu ni kita ada tempat buatlah masjid. Bila kita nak buat macam contoh macam rumah ni kan. Zaman dulu kalau ni 100 tahun dulu. Orang main mengaji. Jadikan masjid tu oi. Jadi masjid. Jadi wakaf jadi masjid. Jadi selama-lamanya masjid, iktikaf. Habis sekarang tak boleh macam itulah. Sekarang ni dia ada kaedah dia. Dia kena pergi daftar dan sebagainya. Betul juga sebab kalau tak buat macam tu semua orang akan bermudah-mudahan pula kan. Tapi tak apa. Jadi tok guru ni ada masjid depa. Di tempat tu lah depa mengajar, tempat tu lah depa duduk kan. Jadi pemuda ni duduk dengan tok guru tu 3 bulan lebih lama dah. Dia lapar. Tok guru ni rajin puasa. Budak muda dia jenis lapar. Jadi satu hari tu tok guru ni tak buka puasa 3 hari. Mungkin minum air saja kot. Aku lapar suruh-suruh tak tahan sampai nak mati dah rasa. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Dia tak tahan dah sampai dia terdengar bisikan syaitan kata kat dia ni, kalau hang makan sikit pun, kalau hang curi makan tak berdosa lah. Pasal darurat. Darurat ni makna dia apa tuan-tuan? Ad-darurah taqdaru biqadariha kan. Darurat ini diukur pada kadarnya. Boleh ambil tapi ambil pada kadar. Nak mati dah ada babi. Kerat sikit makan abang nak bagi hidup ya. Yang ni kita pergi bungkuih pula, tak jadi darurat lah kan. Takat ambil sikit sudah. Kalau gamak lah kan. Kita pergi minta sah pula tambah pula, tak jadi. Tak apa contoh dia. Dia pun okey lah, dia faham darurat tak apa. Dia pun dulu masjid ni kan saya kata rumah jadi masjid je kan. Maka dia rabat alang masjid tu guru ni, dia pergi jalan pergi rumah sebelah. Dia macam teres macam tu di Damsyik masa tu. Ini zaman tabi'in ni. Dia lintas satu rumah,
tengok tak ada makanan apa, tengok ada perempuan. Maka dia cepat-cepat mengalihkan pandangan dia. Pasal dia bukan dia nak tengok perempuan, dia nak cari makan lah. Tujuan dia nak cari makan. Maka dia berjalan sambung pula. Sambung masuk rumah satu lagi, dia tengok bau. Dia boleh bau dah masuk dalam periuk. Dia turun, dia buka periuk, ada hidangan. Ada hidangan. Saya lupa hidangan apa. Hidangan lah ada macam dalam periuk. Ada kata daging, ada kata terung, tak pasti tapi hidangan lah. Maka dia buka, dia ambil satu, dia tokok dah tuan-tuan. Dia tokok dah, lapar sungguh-sungguh. Bila dia tokok, dia terus teringat, aku tak patut buat macam ni. Tak patut buat macam ni. Sebab aku dah walaupun aku fikir aku cuma nak curi makan sebab halal lah, darurat, tapi aku dah ceroboh rumah orang. Kan? Dosa dah. Kemudian aku mencuri pula, dosa kedua. Aku makan makanan haram pula ni. Kalau tuan tak otak dia tu, maka dia setan ni main dia macam tu kan. Terus dia luah. Dia rabat balik. Dia lintah halang balik, masuk balik mengaji. Dia duduk dalam keadaan sadar, kata lapak ni. Tok Guru duduk ajak kapan dia tak peduli dah, lapak. Lapak sungguh-sungguh. Habis Tok Guru mengajak, kawan-kawan bakat balik pergi asrama. Ada yang rumah, ada homestay, ada Airbnb, semua tu lah. Maka ada satu orang perempuan main tutup muka. Main duduk sembang apa dengan Tok Guru dia. Dia nampak dah, tapi dia duduk lapak. Tok Guru sambil duduk sembang, saya duduk tunjuk belah dia. Dia duduk sana kat tiang ni. Dan Tok Guru dia panggil dia, "Mai Sat." Kita sudah jadi apa ni kan. Tok Guru dia tanya dia, umur berapa? Dia abang sekian-sekian, umur saya lupa. Nikah dah lagi? Tak nikah. Nak nikah dah? Dia tak jawab. 2-3 kali Tok Guru dia tanya, dia tak jawab. Lah dia kata kat Tok Guru, "Wahai Tuan Guru, siapa tak mau menikah?" Tapi Tuan Guru bentang, "Saya tak ada apa. Sekepiang pun tak ada." Dengan kata sekupang, sekepiang pun tak ada. Apa Tok Guru makan? Tok Guru, itulah saya makan. Kalau biskut lutut lah saya makan. Apa saya tak ada nak menikah ke mana? Maka Tok Guru kata, "Tak apa. Ni ada seorang perempuan ni, laki dia mati. Dia baru habis iddah. Maka dia muda. Dan dia takut fitnah." Zaman dulu macam tu. Bila kata cerai ataupun mati, dia akan menikah semula cepat-cepat. Dia tak ada kata aku tunggu hang di pintu syurga, aku mati hang jangan menikah lain tau, hang menikah lain aku mai malam Jumaat aku cekik hang. Dia tak ada macam tu. Dia manusia afdal dia berada dalam situasi dia dalam keadaan bernikah. Tapi saya tak maulah sentuh peribadi. Saya kata bab perjanjian tuan-tuan dengan isteri dengan suami saya tak mau tampuk lah. Tapi saya nak beritahu afdalnya manusia dia berada dalam keadaan dia bernikah. Selebih itu saya tak mau campur. Saya tak mau campur bab keluarga peribadi. Dan dia pesan, aku mati hang dengan menikah lain lah. Sebabnya tuan-tuan, bila mati tu kita tak ada cemburu apa dah. Putih dah segala-galanya. Tak ada cemburu apa dah. Kita ada kalut dengan kita di sana tu. Tak ada masalah kita nak pergi stok bini kita buat apa atas dunia, tak ada masalah. Kalau kita sonok lah di sana. Kalau kita sedih lah di sana. Tak ada ruang lah kita nak rasa nak pergi pusya saja dia cinta lelaki mana. Tak ada dah. Afdalnya menikah. Tapi saya faham lah. Melayu ni dia sensitif sikit. Dia melankolia sikit. Arab dia faham. Afdal menikah. Maka perempuan ni macam tu. Bukan kata dia gatai dah. Dia faham situasi tu. Kita kena faham macam tu tuan-tuan. Dia kata, aku buat merah lagi menikah dah. Jangan kata macam tu. Melayu dia macam tu, kita kena ubah sikit. Kalau dia sendiri tak mau tak apalah. Dan kalau dia sendiri mau, kita ada komen lebih buat apa? Siti Sarah meninggal dunia, Syuaib menikah. Pakak komen ayo rendah. Komen apa rumah tangga dia? Tak sesuai lah dia nikah dengan hang, nikah dengan perempuan tu ikut suka dia lah. Kita suka sangat komen pasal orang lah ni tuan-tuan. Buatlah kejadian dia begitu. Takutlah dosa kot media sosial ni, takut sungguh-sungguh lah. Baru ni Ustaz Fawaz Fazil, ulama besar Malaysia, dia cerita pasal agama sikit lah tentang Muhammad bin Abdul Wahab sebagainya. Betul orang duk komen hantam dia. Dia ni bukan tahu apa komen. La ilaha illallah, kawan tu ulama besar. Hang boleh komen kata dia tak tahu apa. Manusia. Saya di MS Studio baru ni tu, ada video saya keluar. Ada satu kan saya cakap santai sikit. Pasal yang tanya saya tu, jenis mak tu dia cakap santai. Dia kata ni untuk orang muda. Saya cakap santai. Bawah tu ada 3-4 orang maki saya. Hang nak mengajak agama sebuah sembang kedai kopi. Marah. Pasal tu orang tak minat kepada agama. Lah, awak hang jadi lagu ni tak suka sudahlah. Manusia marah apa tak tahu. Tak faham manusia zaman lalu. Apa yang berjadi dalam lagu tu? Tak tahu, tak faham. Sambunglah tuan-tuan. Bukan kata pasal saya, pasal orang lain bersama lah. Kadang-kadang tak boleh bergurau. Jadi nak marah tak bertempat, tak tahu halau. Hidup kita akan jadi lagu tu. Hilang arah tuju jadi macam tu. Baik.
Bila lawak jadi terlalu murah. Saya nak pergi yang tu. Dulu lawak ni mahal tuan-tuan. Nak tengok lawak seminggu sekali hari Sabtu petang senario. Hari Ahad dia cucupok tu pun tak ubah lawak zaman tu. Nak tunggu lawak pula minggu depan pula. Lawak 24 jam. Jadi lawak jadi terlalu murah. Kita tak heran dah. Sampai mati dah. Sense of humor tu tak ada dah. Kembali pada cerita pemuda tadi tu. Maka kakak perempuan tadi tu pun Tok Guru kata ni tak apa. Perempuan ni dia kaya. Laki dia kaya. Arwah laki dia kaya. Harta semua turun kat tangan dia. Hang sebut mau tak mau ya? Hangguk dandan mau. Maka Tok Guru kata pergi ambil di rumah aku ada satu bekas macam lagu Koleh lagu tu. Koleh elok. Aku hadiah kat hang. Hang buat jadikan mahar. Maka setuju mahar. Tok Guru dia pergi panggil lagi 2 orang mai. Panggil wali perempuan tu mai. Terus nikah tahun tu juga. Settle. 5 minit settle. Tak ada segala tunggu proses hantar borang 3 bulan, balas balik pula 3 bulan. Ni negeri tak sama tak boleh. Ni anak anggota tak boleh. Tak ada lagu tu. Selesai dengan mudah. Urusan-urusan yang nak bagi jadi cantik bagi mudah. Nikah. Abang nikah. Tanya seorang sahabat tu kan yang dia abang nak menikah tu. Tak apa, cerita tu panjang sangat pula. Nanti saya banyak cerita kat malam ni. Nanti tercampur aduk pula. Tapi nak abang kata bagi mudah. Seorang pemuda mai kat Nabi kata nak menikah. Nabi kata hang ada duit tak ada duit? Hang hafal apa? Hafal sekian-sekian juzuk. Okey, nikah dengan mahar itu. Jalan, mudah. Ya. Tak apa, cerita tadi. Maka dia pun menikah. Bila menikah, Tok Guru dia kata hang kena keluar pada rumah aku pada masjid lah. Pasal hang ada bini, hang ada rumah. Maka bini dia pun jom bang ikut saya balik. Dia pun ikut bini dia balik. Tuan-tuan Nabi mana? Pergi rumah hak dia curi tu. Masuk dia takut macam kenal dia ni rumah ni. Rumah hak dia tojun tadi tu. Bini dia kata duduk sat ruang tamu, cik ada masak special kat bang. Bini ni bila dah kahwin jadi romantik dandan lah. Tadi cengih. Pasal tak jadi bini lagi. Bini pun pergi dapur. Cakap kata siapa buka tudung periuk aku? Bukan tapawai lah tudung periuk. Tapawai pun bankrupt dah tuan-tuan. Siapa buka tudung periuk aku? Laki kata sudah. Aku nak abang macam mana ni aku tadi tu. Maka laki dia terus pergi dapur kata wahai isteriku wallahi. Ini cerita sebenar. Nak abang siap-siap. Pasal perempuan tak pernah salah Kenapa saya siap? Macam ni, abang lah sebenarnya yang main buka tadi. Pasal apa? Tu dia. Dia cerita lah. Tapi demi Allah abang tak makan. Dia cerita macam saya cerita tadi tu lah. Maka perempuan tu kata kat dia. Dan kata-kata perempuan tu lah yang jadi kata-kata macam peribahasa Arab sampai hari ni. Perempuan tu kata, kerana abang luah segumpai makanan haram, Allah hadiahkan kembali kepada abang seluruh dalam periuk ni. Seluruh rumah ni, hartalah rumah ni dan pemilik rumah ni semua dapat kat abang. Tuan, kerana dia luah satu benda yang haram, Allah bagikan dia berlipat kali ganda yang halal untuk dia. Tuan, sebab tu Nabi kata dalam hadis, man taraka syai'an lillahi abdalallahu lahu khairan minhu. Atau kama qala, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan kepada dia sesuatu yang lebih baik untuk dia. Ringan di lidah tapi nak buat susah betul tak tuan-tuan? Masing-masing kita tak sama. Itu kelebihan kita bertakwa kepada Allah. Dan dalam hadis tadi Nabi kata apa? Haitsuma kunta. Dalam keadaan yang bagaimanapun, kita duduk ramai-ramai mungkin boleh klaim kita paling bertakwa, kita terpaling beragama, kita terpaling berzikir, tetapi seorang-seorang tu penilaian bila mana kita seorang-seorang tu tuan-tuan. Seorang-seorang tu satu situasi yang Allahu Akbar, tak tahu nak habang. Orang mungkin boleh jadi warak, boleh jadi alim, boleh jadi syadid tengah orang ramai, tapi seorang-seorang belum tentu. Bila dia rasa tak ada siapa tengok dia, ketakwaan dia, kehadiran rasa ihsan dia tak kuat, dia akan buat dosa. Bukan saya kata saya nak cakap susah bab ni. Nak bab kata itulah manusia. Bila mana dia rasa dia tertutup, bukan bermaksud okay, macam ni. Bukan bermaksud bila saya kata macam ni, kalau macam tu depan orang ramai pun kita buat dosa. Ni pun silap juga. Kata tak mau jadi hipokrit, tak mau jadi munafik, buat pula channel munafik hunter kan, cari orang munafik gunanya. Pasal apa? Hang dengan hipokrit lah. Aku tahu hang macam mana tu sudah buat baik depan orang ramai. Dah, agama bukan suruh macam tu. Memang depan orang ramai kita kena buat baik. Salah faham dan makna munafik ni. Saya tak tahu siapa yang install kat kita dalam kepala kita ni makna munafik yang macam tu. Munafik bukan macam tu. Munafik apa? Iza hadatsa kadzaba wa iza u'tumina qana wa iza akhlafa. Bila mana dia berkhilaf, dia melampaui batas. Bila mana dia diberikan amanah, dia khianat. Bila mana dia berjanji, dia berdusta. Tapi kita dah pergi install munafik ni, pergi buat baik depan orang ramai.
Memang depan orang ramai kita kena buat baik. Kita nak guna alasan, oh aku tak mahu hipokrit. Pergi rumah orang tok kaki atas meja. Betul apa? Saya di rumah macam ni. Sepak gitu ni kan. Bukan caranya macam tu. Nah. Bukan caranya begitu. Hipokrit saya tak tahulah istilah hipokrit itu maknanya apa. Tapi munafik bukan begitu. Nah. Hang dia tutup apa dosa hang cerita lah ke orang, kau orang tak tahu, duk pergi buat baik. Dah, memang kita tak boleh cerita dosa kita ke orang. Nah. Orang nak kata apa kata tak boleh. Nah. Allah tutup kita pergi buka. Saya tak boleh tuan-tuan kadang dengar kat TV, dengar kat media sosial kan. Saya tak suka orang hipokrit. Munafik semuanya. Depan orang buat baik. Memang kita kena buat baik depan orang. Tapi itu bukan berarti duduk seorang-seorang kita buat jahat dah. Duduk seorang-seorang buat baik. Itu takwa. Tapi beberapa ramai dalam kalangan kita boleh buat macam tu. Ya. Ada orang yang seorang-seorang dia mencuri, depan orang ramai dia tak mencuri, at least dia ada rasa malu. Nah. Tetapi zaman sekarang ni sampai tahap depan orang ramai pun dia tak malu. Itu parah. Itu parah. Dia buat dosa dan dia buat video, dia tayangkan dosa dia. Dia tak malu tunjuk itu lagi parah tuan-tuan. Orang buat silap, orang buat dosa. Tapi orang yang buat dosa dan silap tak malu dengan kesilapan dan dosa dia, itu lebih parah. Orang berkhalwat. Kamera wartawan mai, dia lari nyorok pergi. Dia buat dosa, tapi dia ada rasa malu. Dia tahu itu salah dan dia lari. Bukan saya nak bela kata dia betul tapi dia tahu itu salah dan dia malu dan dia lari. Daripada orang yang dia tak malu, dia isytihar, saya dah tidur dengan 5-6 orang lelaki. Dunia dah terbalik. Baik, sambung. Sikit lagi boleh para ibu ayah. Dah isyak awal kan? Isyak dah tadi. Baik, maka itu makna taqwa. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita mengingati Allah dan menitiskan air mata, itu lebih besar kenangan dia tuan-tuan. Itu lebih besar keindahan dan rasa itu. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita buat dosa, istighfar banyak-banyak. Saya faham, siapa pun begitulah. Bila seorang-seorang kita rasa kita selamat, kita rasa orang tak tengok kita, tapi Allah mengawasi kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Tapi tak apa, istighfar banyak-banyak. Pasal pintu keampunan Allah terbuka luas. Ini untuk nasihat saya juga. Baik, boleh ke sikit lagi, ada satu cerita lagi. Banyak cerita sebenarnya ni. Tak ada pasal. Tak apalah, lagi. Kemudian Syekh Mustafa Bura bermain ayat, innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Ini ayat surah Al-A'raf ayat 201. Ayat ni surah Al-A'raf ayat 201. Baik. Innal ladzina taqaw, orang yang bertakwa, iza massahum minasyayatin, iza massahum ta'ifun minasyaitan. Orang yang bertakwa bila mana dia mendengar bisikan syaitan, bila dia disentuh di bisikan syaitan, tazakkaru, tiba-tiba dia teringat pada Allah, fa idzahum mubsirun, itulah orang yang telah Allah perlihatkan kepada dia. Tuan-tuan, ayat ini ada kisah. Kisah ni disebutkan oleh di dalam Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Disebut juga di dalam Tarikhul Dimash oleh Ibnu Asakir. Ada satu dua kisah, ada satu dua jalan lagi lah. Tapi kisah ni saya sebut sosial kat tuan-tuan, dia dhaif. Sebab ada seorang perawi dia ni majhul. Dia dhaif lah, tapi dia bukan palsu, dia dhaif. Abang saya siap bagi orang petikai. Contohnya dhaif. Tapi disebutkan dalam beberapa kitab tadi itulah. Tentang kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Contoh lagi. Iaitu satu orang budak muda, smart guy, muda, bujang. Dia ni duduk dengan pak dia. Sayyidina Umar ni rajin tengok budak ni pasal dia ni rajin pergi masjid. Dia rajin pergi masjid. Budak muda umur 19, 20, baru masuk universiti, baru lepas kena orientasi, fesi dia buat birthday tu lah, umur-umur tu. Baik dia pergi masjid. Sayyidina Umar tengok berkenan. Orang tua-tua kan macam tu kan, suka tengok anak-anak muda yang rajin, baik. Dan budak ni, pemuda ni, hari-hari dia nak lintas pergi masjid. Dia akan lintas satu rumah perempuan. Perempuan janda lah, betul aku tak tahulah, tapi perempuan lah. Nak darah tak pasti, tapi perempuan, segak. Perempuan ni pun berkenan kat dia. Perempuan ni pun dia nak orang baik-baik. Kan dia betul lelaki ni kira nak perempuan baik ya. Sama ya, perempuan pun nak lelaki baik juga. Perempuan ni duk hati dia duk keli, segak juga budak ni dah lah baik kan, dia jadi imam aku ni. Hari-hari perempuan tu duk keli dia, pergi balik.
Kuih lama, kuih berani perempuan tu. Hari ni dia keluar dari pintu, esok duduk kebas rambut depan pintu. Budak-budak ni memang bagus. Tapi main 5-6 kali, rebah jugalah kan. Satu hari tu perempuan ni pun dah tak tahan. Nah, tak nak siapa di rumah dia. Laki ni lalu lintas macam biasa. Dia buka pintu pelahang, dia pakai seksi. Seksi macam mana saya tak tanya lah. Dalam riwayat tak cerita lah. Laki tu jadi macam kalau dalam video dia kata macam pause tak? Tak berhenti dunia ni. Terkejut tengok. Kawan tak pernah tengok. Kaki melangkah pergi masuk dalam rumah tu. Perempuan tu duduk goda dia. Lepas tu tuan-tuan, masa dia duduk gelahan pergi kat perempuan tu mata tak gelip tu, terus dia teringat. Astaghfirullahalazim, aku buat apa ni? Dia tersebut ayat ni. Dia teringat ayat ni. Innal ladzina taqaw, orang yang bertakwa tu, iza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa ni bila mana disentuh oleh bisikan syaitan, dia teringat pada Allah. Itulah orang yang berjaya yang Allah perlihatkan kepada dia. Dia teringat tu dia pengsan. Perempuan ni dah gelabah dah lah. Oh tu tak ada buat apa lagi pengsan dah. Perempuan ni kalut, tak tahu nak buat guna apa ni. Saya bahasa lah ni noh, telefon ambulan lah. Macam tu lah, ibarat kata panggil orang kampung mai. Orang kampung pi tu dia. Ustaz Adam. Ni Gamak Nur ni kan. Geram lama dah. Ustaz ada bajet baik ke pun rebah di rumah perempuan. Tuan-tuan, FYP lah bahasa lah ni. Nah, ustaz tak guna, penipu, pakai kepiah selama ni, rupanya hantu dia ambil rumah perempuan ni. Lagu tu lah. Manusia. Dia memang macam tu. Nah, dia suka benda yang macam tu. Baik. Kalau cikgu buat silap, seorang guru telah kalau orang biasa dia tak tulis seorang operator tak ada. Tapi tak apalah, itu model berita. Pakai heran pasal apa budak-budak hak baik ni pengsan di rumah perempuan ni. Orang tahu lah perempuan ni satu macam punya sakan lah. Panggil pak dia mai. Pak dia mai cuak-cuak ayak apa semua ni jaga. Pak dia pasal apa hang ni aku ke hampir masjid. Dia je ya Allah pak minta maaf saya memang hampir masjid tadi saya ceritalah. Pak dia percaya kan dia pasal budak baik. Ke pak dia kata kepada dia, hang teringat ayat apa yang sampai pengsan? Dia kata teringat ayat ni. Innal ladzina taqaw innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Dia sebut pun tak boleh habis. Dia takut ketak pengsan pula. Kerana takut. Khasyatullah, takut pada Allah. Pengsan. Dia pengsan. Tuan-tuan, cek nadi mati. Mati. Dia takut pada Allah. Cerita ni pun dalam riwayat ni cerita, dia pun nak cepat, dia pun simpan dia malam tu juga. Tapi bila jenazah dah simpan, cerita tak boleh mulut. Jenazah boleh tutup, mulut tak boleh tutup. Orang duk pergi sebab hak jahat sebab cerita. Budak tu hantar dak kantoi dah. Bukan cara mana bagus pun, dia pun jahat cerita. Maka bila benda ni bergelega, Saidina Umar tanya, mana pergi budak tu? Orang cuba tutup pada Saidina Umar, pasal Saidina Umar suka kat budak tu. Maka orang terpaksa cakap, wahai Amirul Mukminin, budak ni sekian-sekian dia mati di rumah perempuan, tak boleh elok. Orang kata betul ke dia bagus. Maka dalam riwayat ni kata Saidina Umar ajak depa ramai-ramai ni termasuk dengan pak dia pi ke kubur budak tu. Ini yang jadi mungkar sikit ni. Hadis ni dia dhaif dan dia ada mungkar sikit. Mungkar tu bukan maksudnya mungkar. Bukan hadis tu mungkar, dia munkar. Maksudnya dia berselisih sikit dengan hadis yang lebih sahih, dengan kefahaman yang lebih sahih. Apa dia buat? Saidina Umar kata kepada dia, wahai anak muda, sesungguhnya Allah bagi tahu. Apa dalam surah Ar-Rahman tu Ustaz? Saya tak hafal. Waliman khafa maqama rabbih jannatan kan? Betul ya? Saya sebut. Waliman khafa waliman khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih. Tentu lebih kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan kan? Betul ya Ustaz? Imam tu imam saya baca, saya salah pula. Surah Ar-Rahman tu. Barang siapa yang takut kepada Allah Tuhan dia, maka dia mati dia akan mendapat dua nikmat. Jannatan, dua syurga. Maka dengar suara daripada dalam kubur. Keluar kata wahai Amirul Mukminin, saya sedang menikmati dua syurga itu. Maka clearlah fitnah. Orang dah tak sebab nak kata budak tu jahat. Memang tahu dia tak buat salah pun. Cuma hadis ni dia daif dan dia ada munkar. Munkar tu maknanya apa? Dia berselisih dengan yang lebih sahih, iaitu bila mana manusia itu mati, qata'a amaluh, semua putus, tak ada hubungan dah. Dia putus. Maksudnya macam mana? Saya nak boleh tanya dia, tapi tak mustahil pun. Tapi dia daif lah cerita ni. Tapi ayat itu tu. Ayat itu yang diceritakan. Tuan-tuan. Baik, sikit lagi
8.41 dah. Kita kena berhenti sebelum pukul 9 dah. Nak pergi sana pula lagi. Saya nak tutup dengan yang ni. Para ibu ayah, hadis ni tuan-tuan, betapa Rasulullah SAW ni hebat lah tuan-tuan. Nabi ni hebat sungguh. Bila kita mengaji hadis ni baru kita faham, ya Allah, bijaknya Rasulullah. Kenapa Rasulullah nak linkkan antara taqwa dengan hasanul khalq inda nas, ataupun buat akhlak yang baik dalam kalangan manusia. Cuba para ibu tengok dalam hadis tadi tu. Atas taqwa pada Allah sungguh-sungguh. Lepas tu kalau buat jahat, susuri dengan buat baik. Sebab buat baik ni boleh memadamkan kejahatan. Hadis tadi. Macam puasa. Man sama Ramadan imanan wahtizaban ghuffira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa kepada Allah sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Memang kebaikan boleh padam dosa-dosa yang lalu. Tapi ulama kata hanya padam dosa kecil. Dosa besar tak ada cara melainkan kena taubat. Dosa besar kena taubat. Dosa kecil boleh memadamkan kebaikan, boleh memadamkan dosa besar. Kita buat silap sikit, pi temaki orang dalam kereta ke apa, ke tak sengaja, tak pergi berhenti kedai mana, belanja orang, senang. Ingat, taqwa boleh Allah bagi kita jalan keluar dalam apa-apa musibah kita. Cuma jalan keluar tu jangan kita sangka jalan keluar yang kita faham. Jalan keluar yang Allah tahu baik untuk semua. Kawan saya seorang, ni cerita zaman sekarang. Bapa mertua dia mati COVID tahun 2021. Bapa mertua dia ni arwah, dia kerja bank. Dia berhenti awal. Hidup tak senang mana, tak susah mana. Bila pak mertua dia mati, anak-anak dara kecil-kecil ni, kawan saya nikah dengan kakak sulung. Lepas tu nak jadikan cerita, dia pun jadi automatik, jadi susah lah. Tak ada sumber pasal bapak dia ni kerja bank, tak ada pencen. Susah. Tapi ni peringkat awal lah, tak adalah susah lagi, baru mati dalam sebulan kot. Tapi duk pening kepala nak buat lagu mana ni, anak-anak sekolah ramai lagi. Bapak mertua ni muda lagi, baru 50-an arwah ni. Ni kawan saya sendiri cerita, kawan baik. Satu hari dia kata, geng-geng saya tak pasti, pekeso ke sok-sok saya tak tahu dua tu. Tapi salah satu tu lah mai rumah. Mai rumah tu bukan nak cari depa, nak cari orang lain, nak cari Abdul Rahman mana tak tahu. Mai ketuk pintu, ni rumah Abdul Rahman ke? Tak. Ni nama lain lah, nama betul dia. Pasal apa? Kami daripada Pekeso nak cari rumah Abdul Rahman, silap taman lain. Tapi tuan-tuan boleh fikir tak bagaimana Allah atur. Mai ketuk pintu rumah dia. Nak pergi cari orang lain ni taman lain, dia ustaz tu. Oh cerita silap rumah. Tapi dah alang-alang silap. Mak mertua ni tanya, cik daripada apa? Kami daripada So ke Pekeso, saya tak pasti tahu tu. Nak tanya laki saya mati baru ni, dia pernah kerja, saya tak tahulah ada cara berapa, tak tahulah. Kawan pegawai dia kata, mai kami nak cek. Tuan-tuan tahu cek ada 200,000. Sekelip mata. Nak kawan saya kata kalau tak mai rumah, pakai tak tahu yang tu. Saya tak faham lah, saya tak tahu prosedur takut orang kata saya bohong. Tapi ni cerita betul, wallahi cerita betul. Cuma tak tahu, mungkin tak bawa penama apa, saya tak tahu. Tapi dia kata kalau tak mai sesat silap rumah, pakai tak tahu 200,000 tu. Terus jadi kaya dandan. Tu yang kata Allah boleh bagi rezeki dalam keadaan yang kita tak pernah sangka. Tawakal pada Allah sebenar-benar tawakal, takwa pada Allah. Tak ada mustahil tuan-tuan. Min haitsu la yahtasib. Tak ada mustahil. Baik, sikit lagi nak tutup dah. Kembali yang tadi tu. Kenapa Rasulullah sebut takwa pada Allah, buat jahat buat baik tu? Kemudian yang ketiga, Nabi kata apa? Buat baik dengan orang, akhlak baik. Sebab apa? Nabi tahu dah perangai kita ni. Kita ni kadang-kadang bila kita memburu takwa, kita abai manusia. Kita orang jadi paling baik, paling warak, tak peduli dah kat orang. Kadang-kadang orang tak berapa suka dengan kita ni kes tu. Sejak-sejak jadi orang masjid ni menyombong, senyum tak mau balas dah. Hakikatnya memang ada orang macam tu, tuan-tuan. Minta maaf lah. Ada orang macam tu. Kadang-kadang saya ni kadang jumpa orang kebanyakan lagi seronok bersembang. Kadang-kadang orang baik-baik ni lagu menyombong, lagu mana tak tahu. Dia rasa lagu ada memang ada, tak ada nafi. Dia rasa lagu dia betul, lagu dia ni suci, orang kata bajet suci. Ungkapan tu sebenarnya kadang-kadang betul. Kita pernah jumpa tuan. Saya pernah kena halau daripada masjid. Tak boleh sebut nama yang jadi mengumpat. Halau tu weh. Halau katuk pegang kerang keluar. Saya tak boleh lupa. Tapi lepas tu saya pergi ceramah masjid tu lah. Masa tu saya muda. Saya
Tapi AJK jangan terasa lah dalam kamera. Tak boleh sebut nama, tak baik. Terlepas. Saya pergi rumah terbuka raya depan dewan depan tu kan. Lepas tu baliklah biar mayang lohok masjid tu. Budak muda. Habis mayang kata kat member pukul 3 dah. Asak pukul 4 lebih tunggu soal tak kepala Ustaz. Saya tak tahu lah tu imam ke tu syak ke AJK tak tahu dia main depan saya ni kipas ni. Kami tidur tadi dia main dia perak ketuk. Dia ketuk lampu, keluar dia kata. Saya terpinga. Bukan tak suruh tidur. 4-5 orang duduk semayang tu. Yang mayang tu pakai kepiah, pakai baju batik, dia tak kata apa. Hak kami kes sunat ni dia halau. Saya keluar kan ada pagang rendah tu, perang dia ketuk. Saya kata ya Allah sakit hati ni. Masa tu saya umur 25 kot. Sakit hati suruh awak kena halau di masjid tu terbayang rasa macam mana. Wallahi saya tak reka tu tadi. Saya ingat sampai sekarang. Saya dengan member saya Zamri, sebut nama dia Zam. Nama dia orang. Allah punya kuasa tahun depan tu saya dijemput ceramah masjid tu. AJK yang sama sambut saya macam bagus tak kira dah lah. Rasa macam nak habaq pakcik ingat dah pakcik halau saya tu lepas tu tak mau tak gamuk kan. Kenapa kita layan manusia macam tu? Pasal yang kena halau kami tu bukan dia halau semua. Hak yang pakcik-pakcik baik-baik ni, hak budak-budak kepiah ni dia tak halau. Tak tahu lah mungkin dia budak kurih orang dengan tik pit kot, tak tahu lah kan. Sedih dia rasa bila kena halau ni rasa sedih kan daripada masjid kan. Mungkin teguran Allah pada saya juga lah kot. Tak apalah, bilah. Tak baik dendam. Tak dendam, cuma nak abang kata manusia memang macam tu. Jadi, sebab tu Nabi sebut saya dah dalam kita memburu takwa, jangan abai akhlak yang baik sama manusia. Kita nak ligan soh nombor 1, kita parking kereta kat masjid, kita belok habis jalan raya. Tak guna. Ya? Kita nak ligan soh nombor 1. Orang ni nak salam pun tak mau dah. Menonong pi. Pasal pun duduk ligan tu. Bukan ligan bayang nak cepat dah. Nak pergi duduk depan sekali. Bagus soh tu, tapi kita tak peduli salam orang pun tak bagus. Jawab salam wajib, sambut orang bagus. Kita nak ligan kebaikan, kita nak picu Hajarul Aswad, nak jadi bertakwa ni, kita pergi sigong orang yang rendah. Tak jadi. Jadi kita salah faham di sudut itu. Sebab tu Nabi sebut siap dalam memburu takwa ni akhlak yang baik kepada orang. Saya satu lagi saya pergi kedai makan. Saya minta maaf para wanita dalam kamera ni nanti. Kan dia turun labuh ni. No Ustaz. Bagus dia jaga adab tapi hang jangan lempak duit. Ni 4-5 kedai dah. Hak ni bagus-bagus. Hang turun labuh tu pun. Kita jantan tak kelapak nak pegang tangan hang tapi hang bagi cara elok ataupun hang tak elok ni. Perang. Kita kutip rasa hina kan. Betul lah hang tu bagus, tak mau tersentuh tangan tapi banyak cara lain lah. Dalam hang nak menjaga syariat, dalam nak memburu takwa, hang melukakan hati orang. Jadi 4-5 tempat asyik kena buah tu, perang lempang. Kita pun kutip lah. Kadang saya kata hati saya, kalau lah ustaz-ustaz yang disuka main beli dia nak lempang duit lagu tu. Tak kot. Jangan buat macam tu. Kita nak memburu takwa, kita melukakan hati orang. Kita abaikan akhlak dengan orang lain. Tak betul, tak betul. Saya tak mau. Menjadi malam ni luahan tu. Ada satu lagi cerita. Cerita kot geram. Nanti delete. Tak kebel raya. Masa tu saya umur 19 STPM. Saya siap pagi raya. Ini saya tutup cerita tu lah. Mana cerita saya pula dah. Dan ini beri contoh. Wallahi cerita betul. Saya siap pagi awal, abang kamu saya nak pergi takbir raya, terengin kan hari raya orang akan pas-pas mai. Kan? Saya pun terengin lah, pakai segak-segak apa semua. Masa tu umur 19. Muka ni hitam tak ada nur lah tapi insya-Allah lah boleh lah mengaji agama agak kan. Saya tunggu gila saya ni dia pakai selang, kan 2 mic selang. Tak tahu majlis jarak macam mana. Kami macam tu selang. Gila saya lagi 2 ustaz mai. Sebut nama dia tak mau. Dia bagi abang buang nama masjid lah. Ustaz mai AJK gila saya betul-betul AJK pergi tarik kat saya pergi bagi kat ustaz. Bukan ustaz tu Tok Imam. Tok Imam lambat lagi. Tok Imam dia akan main last sekali saya tahu. Memang kalau ikut memang gitu. Ni ustaz yang ada nama lah. Tuan-tuan saya berasa hati sebenarnya. Di tahun 2009 lah 2024. Dia pun Allahu Akbar. Oh saya tak apalah. Tak apa. Bagi peluang ustaz. Aku nak kata apa aku budak muda. Ustaz tu nampak AJK tu tarik bagi kat dia. Saya pun tak apalah. Dengan tak tabani ustaz. Dengan tujuan lagi ustaz bagi aku balik.
ustaz ni habis-habis dia pipah kat anak dia. Saya rasa ya Allah. Saya masa tu saya geram kat orang masjid. Saya bab kata tu terang kan. Habis dia pipah kat anak dia. Belah sana pula kan. Belah sana habis saya dah tunggu kat aku. Dia pipah kat anak dia seorang lagi. Saya mangkit, saya keluar. Masa kita muda kan. Saya geram tu. Masa tu saya minta maaf. Saya tak suka kat ustaz, saya tak suka kat orang agama, saya tak suka kat orang masjid. Saya rasa awak apa buat macam ni? Saya memang rasa dikhianati sungguh-sungguh. Lah umur 34 dah geram ni. Bukanlah geram. Ustaz tu pun tak ingat saya dah. Jumpa lagi lah ni dia tak ingat cerita tu. Tapi saya tak dendam. Cuma saya nak kata kenapa kita nak kena layan orang macam tu? Kalau orang agama hebat kita muliakan dia macam tu. Kalau dia orang biasa kita anggap dah tak ada nilai dah. Padahal kita dah tunggu, saya tunggu pada pagi tu nak takbir. Saya rasa sedih ya. Ambil keluar tak takbir. Ambil keluar tak takbir pakai mic. Dia merasa sedih. Bukan kata kita merajuk dendam tak. Dia merasa lagu bila kita rasa sedih. Lah orang berebut nak bagi mic ke saya. Saya tak mau. Bila saya pegang mic tu saya akan teringat kisah saya pernah kena malu macam tu. Mungkin kalau orang bagi saya mic saya akan malukan orang lain pula. Saya tak mau. Biar saya duduk belakang tak mau. Mungkin bagi semua tu Allah nak ajak saya. Mungkin Allah nak beritahu. Mungkin satu hati bila hang jadi ustaz, hang jangan jadi macam tu. Mungkin lah. Ingat macam tu. Bukan salah ustaz tu. Kadang-kadang mungkin lah, masyarakat terlalu mengangkat. Bukan tak boleh memuliakan ustaz. Tapi bagi saya yang lebih besar adalah memuliakan manusia. Karamna bani Adam. Allah muliakan manusia. Semua manusia. Tak ada beza. Kalau dia bukan ustaz, kalau dia manusia, kita hormat dia sebagai manusia. Dia ada maruah dia. Ingat, semua manusia ada maruah. Semua manusia ada harga diri. Bukan golongan agama saja. Sebab tu Nabi sebut, nak ligat taqwa, jaga adab dan akhlak sesama manusia. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan minta maaf para ibu ayah malam ni banyak macam sesi luahan pula. Tapi dia berkaitan lah kot dengan sirah nah. Kaitan abang dengan abang ingat nah, kena buang nama masjid. Saya lagi panjang cerita. Ustaz tu masih hidup. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa fadal mursalin wa malakatil muqarrabin wa wahdina hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.